Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Ini Inklusif. Malam ini secara eksklusif kami bawakan Menteri Alam Sekitar dan Air Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Saya Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah meski dalam kesibukan ya? Biasa Alhamdulillah. Sedang sibuk dengan apa saja sekarang Datuk Seri? Sekarang ni kebetulan kita sidang parlimen pun belum berakhir. Yang keduanya kebetulan kementerian kita ada Expo Dubai yang sedang berjalan. Dan yang ketiganya persiapan kita ke COP26 di Glasgow. Itu di antara yang sedang berlaku sekarang lah. Ya. Di samping. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat cabaran untuk mengimbangi antara pembangunan dan juga kelestarian alam sekitar pada era globalisasi ini, Datuk Seri? Ya, terima kasih. Ini cabaran besar kita di kementerian. Negara sedang bangun macam Malaysia, kita terpaksa melaksanakan proses-proses pembangunan negara. Di waktu yang sama, kita berdepan dengan kemelut bagaimana untuk mengurus alam sekitar kita supaya pembangunan tidak merosakkan alam sekitar. Jadi mekanisme yang kita guna, sebenarnya kita ada sistem. Setiap proses pembangunan yang kita nak bina, kita mesti follow peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan kita yakin kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah kita boleh minimalkanlah kerosakan yang berlaku pada alam sekitar, ekosistem kita termasuk air, sungai, udara dan sebagainya. Dan inilah yang kita nak sama ada di segi pendidikan masyarakat, kuasa undang-undang dan peraturan yang sedia ada, dan mungkin semakan kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Apapun sebenarnya tanggungjawab kita bersama. Menjaga alam sekitar ni bukan hanya kerajaan, komuniti masyarakat setempat, NGO dan semua pihak. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat jaga. Ya, banyak semakan terhadap undang-undang sedia ada akan dilakukan. Ya, semakan undang kita akan buat penguatkuasaan, beberapa peraturan yang sedang berjalan pun kita perlu tingkatkan. Dia manusia yang ada dua lah. Satu golongan yang patuh peraturan undang-undang. Okey, tak ada problem. Negara membangun, masyarakat pun cantik. Yang kedua, mereka yang mengambil kesempatan. Kadang-kadang ni pun ada yang mengambil kesempatan sama ada melepaskan pencemaran influent ke dalam sistem pembetongan kita, yang menyebabkan berlaku pencemaran sungai, akhirnya loji terpaksa tutup, bekan air terpaksa tak dapat dibekalkan pada pengguna. Dan ini di antara cabaran-cabaran yang ada pada Kementerian Alam Sekitar dan Air, khusus Jabatan Alam Sekitar. Ya, kenapa undang-undang sedia ada perlu dikuatkuasakan, Datuk Seri? Apa isunya? Adakah sekarang ini undang-undang yang ada sangat longgar untuk kita memastikan tak ada orang mencemarkan atau bagaimana? Saya tengok pertama kita memang kena semakan undang-undang yang sedia ada lah. Kita akui bahawa undang-undang itu kadang-kadang perlu lebih tegas, lebih keras, dendanya lebih tinggi. Contohnya bila berlaku pencemaran pada sumber air kita, loji terpaksa tutup. Tapi operator air dia terpaksa bekalkan air kepada pengguna, terpaksa guna tanker. Kadang-kadang jutaan kos dia. Pengguna tak di-charge masa tu sebab kita hantar secara percuma lah waktu tu. Tapi kos terpaksa ditanggung oleh operator air. Punca pencemaran mungkin banyak pihak. Jadi siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian ditanggung oleh operator air? Ini antara perubahan di segi perundangan yang kita buat. Kalau kita kena pasti punca tersebut mesti bertanggungjawab tak ada kos yang terpaksa ditanggung oleh operator air. Ya, saya ada terbaca bahawa bidang kuasa berkaitan penguatkuasaan ini bukan hanya terletak di bawah KASAM melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, malah melibatkan bidang kuasa agensi-agensi lain. Bagaimana Datuk Seri mahu menyelaras kesemua perkara ini bagi memastikan tiada pertinggahan dalam aspek penguatkuasaan ini, Datuk Seri? Ya, Alhamdulillah. Dari segi penguatkuasaan kita ada kerjasama lah, kerjasama dengan pelbagai pihak. Kita tubuhkan unit cegah jenayah alam sekitar. Sebagai contoh ini kita bekerjasama dengan pihak polis dan agensi lain termasuk PBT untuk kita pantau. Berarti kita sentiasa kena adakan duduk bincang bersama, sama ada segi penguatkuasaan. Kadang-kadang puncanya berlaku pada pelbagai pihak lah. Jadi kerjasama kami dengan KPKT sebagai Ketua Kementerian Kerajaan Tempatan yang menguruskan soal sisa domestik. Demikian juga kita bersama dengan KEXA yang merupakan sumber perhutanan negara yang juga diefek pada sungai kita dan sebagainya. Jadi kerjasama ini sentiasa kita adakanlah. Alhamdulillah kolaborasi di antara kementerian dengan pelbagai pihak itu sentiasa berjalan, dan bahkan di peringkat KASA kita wujudkan jawatan kuasa pun untuk kita melihat perkara-perkara bersama, untuk kita atasi bersama, insya-Allah. Berdasarkan apa yang Datuk Seri telah katakan, boleh saya rumuskan bahawa demi kelestarian alam sekitar, penguatkuasaan adalah jawapan berbanding pendidikan. Ya. Penguatkuasaan memang sebahagian besar di antara itu.
Pendidikan kita perlu ubah kepada satu konsep kesedaran awam ni adalah asas. Kita perlu membudayakan penjagaan alam sekitar. Dulu kalau orang sebut ke sungai, persepsinya ialah nak buang air ke sungai dan sebagainya. Kan sungai biasa Melayu letak belakang rumah. Tapi sekarang kita nak sungai itu dihargai. Jadi macam mana konsep dia? Kita nak semua pihak supaya menghargai sungai. Kita ada sambutan Hari Sungai Sedunia yang kita adakan setiap tahun, dan kita nak semua orang turun ke sungai pada hari itu untuk gotong royong, jaga kebersihan, pantau semua. Dan di peringkat kementerian kita ada projek Denai Sungai Kebangsaan. Kita buat Denai 10,000 km. Target kita ialah supaya sungai ni bukan jadi tempat pembuangan sampah. Mereka yang kadang-kadang bila jauh sikit daripada pandangan awam, tempat itulah dia buang sampah kemudian sebagainya. Jadi kita nak supaya kelestarian sungai itu sepanjang masa dijaga. Komuniti jaga, NGO jaga, bahkan kilang-kilang juga. Dia harus bertanggungjawab dengan kewujudan sungai di kawasan kilang tersebut. Maksudnya penguatkuasaan dan pendidikan ini bergerak selari. Datuk Seri, kalau boleh ulas sedikit tentang permasalahan air di negeri-negeri, khususnya di Lembah Kelang dan juga Kelantan. Komen Datuk Seri. Terima kasih. Dia punca, kalau kita tengok bekalan air, tidak sama macam contoh Kelantan, liputannya masih lagi rendah, 71.1%. Permasalahan kalau kita lihat setengah-setengah negeri, puncanya dua lah. Satu, NRW sangat tinggi. Paip-paip lama, paip AC ni dah perlu sampai masa untuk tukar lah. Yang menyebabkan dia banyak paip-paip yang lama ni pecah. Kemudian dia menyebabkan kadar air tidak berhasil ni sangat tinggi. Yang kedua, punca pada sumber air. Itu kalau setengah-setengah negeri lah. Contohnya kapasiti logi kita bina untuk 30 MLD. Tiba-tiba bila kita ambil air dapat 20 MLD, tak sampai kapasiti tersebut. Kalau kita lihat dalam konteks di Kelantan, 15 daripada 36 logi tak sampai kapasiti. Tapi dalam konteks Lembah Kelang, liputan air sangat bagus. Cuma masalah kita ialah masalah pencemaran. Contohnya kita bila logi ada notis yang kita penyelenggaraan itu tak apa, sebab kita akan bagi notis awal kepada pengguna, sebab dia penyelidikan berkala. Contohnya kita paksa tukar paip dan sebagainya. Tapi yang kedua ni yang lebih kritikal, iaitu penutupan logi tanpa notis. Maksudnya bila berlaku pencemaran tiba-tiba, tanpa sebab kita bagi notis, logi kita terpaksa tutup dan pengguna tak apa bekalan air. Dan dia melibatkan jumlah yang ramai lah, akaun yang sangat tinggi, kadang sampai juta. Apa penyelesaian di peringkat kementerian saya tengok bila berlaku macam ni? Pertama, kita cuba selesai punca pencemaran. Selagi punca pencemaran tu kita tak selesai, air itu terus tercemar dan logi tak boleh nak proses. Okey. Yang kedua, apa alternatif? Jadi kementerian kita fikir kita perlu adakan TAPS, Takungan Air Pinggiran Sungai, TAPS. Takungan air pinggiran sungai sebagai alternatif bila sumber utama tercemar, at least logi ada boleh dapat sumber yang kedua daripada takungan tadi. Yang kedua, sistem TAP ni dia menyebabkan kos rawatan di logi lebih murah lah, sebab dia sedimen semua mendap dan mendapan berlaku, kemudian kita ambil. Jadi sekurang-kurangnya waktu sumber utama, sumber air tercemar, logi air ada punca kedua untuk dapat kebekalan. Dan ini kita bangunkan TAP ni. InsyaAllah dalam perancangan kita banyak untuk kita bangunkan, terutama di loji-loji utama lah. Loji penting yang terdedah kepada pencemaran. Jadi dua punca itulah. Yang satu, sumber yang menyebabkan kami memang tak cukup sumber. Alternatifnya kita kena cari sumber yang baru. Yang kedua, pencemaran, kuasa undang-undang dan TAPS, mekanisme kita untuk selesai masalah bekalan air lah, khusus di Lembah Kelang. Perkara berkaitan bekalan air ini melibatkan kawal selia oleh negeri-negeri juga, yang kadang-kadang menjadi cabaran untuk kerajaan persekutuan menyelesaikan masalah bekalan air di sesuatu negeri. Bagaimana mengkoordinasikannya sebagai langkah ke depan supaya tidak lagi perkara sama berlaku, Datuk Seri? Dia sistem pembekalan air ni dia banyak agensi, bukan saja pada KASA. Dia termasuk juga KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga bekalan. Kementerian Kesihatan juga sebenarnya bekalkan juga, bantu penduduk luar bandar untuk dapat bekalan air. Bermakna banyak agensi. Jadi apa yang kita buat ialah pertama sekali, sumber air memang sumber bawah kerajaan negeri. Kerajaan pusat kita biaya secara geran punca air atau sumber air. Yang kedua,
kedua, loji di bawah kerajaan negeri. Biasanya 90% dikawal oleh syarikat-syarikat air kerajaan negeri yang menguruskan loji-loji rawatan air dan sebagainya. Manakala sistem agihan air tersebut juga bawah pengurusan negeri, tetapi kerajaan pusat kita biaya dari segi pendekatan untuk mengurangkan NRW peringkat 1 dan peringkat 2 kita biaya. Jadi berarti kolaborasi antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat tu memang kena selalu diadakan. Hingga setakat ini saya rasa di Semenanjung semua syarikat air negeri telah pun migrate kepada kerajaan pusat. Berarti kita bila dia migrasi pada kerajaan pusat, semua air luar bandar akan bertukar dalam bentuk geran. Kerajaan pusat akan hapus kira semua hutang. Baru-baru ni kita berhutang di Pahang hampir 2 bilion sebab air luar bandar. Dan negeri-negeri lain pun juga dapat jumlah yang agak besar. Tetapi air selain daripada hutang itu, kita inovasikan semua aset air syarikat air negeri. Katalah kita nilaikan loji dia berapa, dam dia berapa, katalah jumlahnya 1 bilion. Syarikat air negeri dia boleh buat pinjaman melalui PAAP, agensi bawah kementerian, untuk pinjaman sebanyak mana jumlah aset yang diinovasikan pada pusat. Berarti 1 bilion. Dengan dapat dana tersebut, syarikat air negeri dia boleh tukar naik taraf loji, tukar paip dan banyak-banyak benda lah. Jadi ini di antara usaha kita. Yang ketiga, kerajaan pusat sentiasa membantulah kerajaan negeri. Termasuk kita cuba menilai tentang mekanisme, kita bentuk mekanisme penetapan tarif air. Tarif air ni sebagai contoh di antara ada negeri sampai 38 tahun tak pernah disemak. Dan ini menyebabkan kos barangan tu makin meningkat. Dan paip kena tukar 35-40 tahun kena tukar dah. Sampai masa dah. Kemudian loji-loji dulu dibina untuk kapasiti katalah untuk 20,000 penduduk masa itu. Sekarang penduduk dah bertambah, taman-taman pun bertambah. Jadi loji terpaksa di-upgrade. Jadi ini di antara benda yang kita lihat, kita perlu ada suatu mekanisme bagi menetapkan tarif air tersebut. Sebagai contoh saya mungkin boleh kongsi sikit pengalaman lah. Kos purata kos yang operator air terpaksa tanggung ialah RM2.35 untuk 1 kubik meter. RM2.35. Tapi kos sekarang yang dibekalkan pada orang ramai ialah hanya RM1.39. Oh, jauh. Bermakna bahawa operator air memang selama ini pun sebenarnya banyak kerajaan negeri yang top up lah, tampung dengan pelbagai benda. Tapi saya nak beritahu supaya kita sedar bahawa air yang kita guna ni air yang mahal harganya. RM2.35 1 kubik meter yang kita buat tiram pokok bunga, yang basuh kereta. Air yang mahal ni sepatutnya ialah untuk air minum. Air minum keperluan kita lah, keperluan. Tapi kalau kita boleh buat penjimatan, contohnya lah, kita ada sedikit tadahan, takungan air hujan. Untuk siram pokok bunga, saya rasa air hujan pun okey, tak ada keperluan apa. Kan? Tapi air yang kita siram pokok bunga, yang kita basuh kereta, itu air yang kualiti minum. Jadi, kenapa? Kerana murah. Satu sebabnya. Yang kedua, kadang-kadang, bila kita tengok setengah-setengah orang tu, paip dia bocor. Kadang-kadang dibiar bocor tu bertahun-tahun. Sebab dia tak rasa. Tapi kalau kita ambil beldi, kita tadah beldi tu, semalaman kita tengok penuh beldi tersebut. Maknanya bayangkan kalau dah 3-4 bulan dibiarkan. Mungkin kuah RM5 saya tukar paip tu. Tapi sebenarnya kita tak tanggung. Pasal apa? Kerana saya nak baliklah, kita kena hargai nikmat air yang Tuhan bagi pada kita. InsyaAllah. Baik, Datuk Seri, bila boleh kita jangkakan tarif air yang baharu akan diumumkan? Ada sudah kenal pasti waktu yang tepat seperti yang sebelum ini Datuk Seri katakan sedang mencari waktu yang tepat? Sudah ada? Sebenarnya kita pertimbang banyak perkara lah. Kita tak nak beban tu membebankan rakyat di waktu rakyat tengah susah. Tetapi di waktu yang sama kita harus akui bahawa operator air perlu tukar bila berlaku paip bocor pecah. Dia kena keluarkan kos. Dan sekarang ni pun kerugian oleh syarikat-syarikat air sangat tinggi. Jadi oleh kerana itu, mau tak mau kita harus melihat kepada kepentingan 5% utiliti dan rumah kita ialah air. Saya fikir kalau sekiranya kita pertimbang untuk satu kenaikan yang tidak bebankan, sebab kita cuba B40 masyarakat yang susah ni kita kurangkan bebanan. Tapi kita tambah bebanan tu kepada pihak industri, pihak perkapalan dan sebagainya. Sekurang-kurang dia boleh top up keuntungan tu kepada
kepada orang miskin susah. Ini di antara mekanisme yang kita sedang semaklah. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah kesedaran. Kesedaran bahawa mau tak mau, kalau kita belanja untuk telefon kita berapa sebulan agaknya, kan? Telefon kita habis kredit top up, habis kredit top up. Kadang-kadang top up sekali top up RM10. Tapi kalau kita naik air 30 sen, kita sebenarnya kita kena nilai. Kita kena bersedia, sebab mau tak mau operator-operator air negeri sedang teruklah dari segi bebanan kewangan pasti tanggung. Baik. Tetapi insya-Allah bebanan ni kita cuba mengurangkan kepada orang miskin, orang susah, dan kita letakkan kepada mereka-mereka yang lebih ada kemampuan lah dari segi kerajaan, insya-Allah. Tarif akan naik tapi jaminan tidak akan membebankan rakyat. Insya-Allah itu jaminan kita. Tarif mau tak mau kita harus lihat, sebab semua barang semua naik. Besi naik, piping air, semua bahan-bahan kimia juga untuk rawatan air juga naik. Akan melibatkan seluruh negara atau negeri-negeri yang sudah lama tidak disembak semula tarif air baharu ini, Datuk? Keseluruhan. Kita akan buat semakan keseluruhan negara, cuma kadar kenaikan itu mungkin berbeza. Contoh macam saya sebut tadi, macam Pahang 38 tahun tak pernah naik. Ya, saya. Jadi kalau dia buat kenaikan pun saya rasa masih lagi tak boleh menampung kos dia. Ya, saya. Jadi kita akan pertimbangkan, tapi jaminan kerajaan bahawa kita akan lihat mekanisme-mekanisme bagi mengurangkan beban kepada yang susah. Itu jaminan kerajaan, insya-Allah. B40, mereka yang susah, mereka pendapatan rendah tu kita akan perhatian. Bahkan di antara mekanisme yang kita sedang bina ialah macam mana kita nak supaya orang yang guna sikit ni kita bagi harga yang sangat minima. Tujuannya nak melahirkan orang berjimat, jangan bazir. Jadi kalau kita boleh laksanakan ini, saya rasa ini antara mekanisme yang baik untuk pendidikan anak-anak kita, keluarga. Win-win situation untuk kepentingan operator dan juga melindungi kebajikan rakyat juga. Bila jangkaannya, Datuk Seri? Hujung tahun? Tahun ni? Tahun depan? Tidak tahun ni lah. Tidak tahun ni, Kita rasa tahun ni bila kita stabil sikit, kita akan ambil kira faktor-faktor kedudukan ekonomi negara, ekonomi rakyat tu kita ambil kira. Baik. Datuk Seri, untuk minit-minit yang terakhir ini, untuk mencapai 100 hari sasaran yang sudah ditetapkan, 10 sasaran dalam tempoh 100 hari yang sudah ditetapkan oleh Datuk Seri untuk kementerian, apa saja teras atau budaya kerja yang Datuk Seri tekankan untuk memastikan kesemua 10 sasaran itu dicapai, Datuk Seri? Kita ada 10 sasaran, 5 pada sektor air dan 5 pada sektor alam sekitar. Ada yang sifat peraturan undang yang kita semak, dan ada penguatkuasaan dan sebagainya. Secara keseluruhannya, industri alam sekitar, industri air dan alam sekitar ni satu ruang di mana semua pihak mesti meletakkan dia sebagai suatu kepentingan negara dalam konteks cabaran kita untuk karbon sebagai contoh. Cabaran besar untuk industri, pelabur-pelabur akan tengok sumber air kita macam mana bekalan air untuk pastikan mereka melabur di tempat yang betul, dan semua ni kena holistik. Berarti kita akan bangunkan bersama, dan kita yakin insya-Allah dengan kerjasama daripada pegawai kanan saya, pegawai yang di peringkat kementerian yang saya sangat puas hati, prestasi yang mereka tunjuk, kerjasama dengan timbalan dan semua agensi, insya-Allah hasrat kita 10 sasaran 100 hari ini dapat kita capai, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Saya ada beberapa perkara, tapi mungkin dalam ruang waktu yang lain untuk kita lihat apa yang kita letakkan satu persatu, tapi insya-Allah apa yang kami letak, kami yakin kita akan dapat capai untuk rakyat semua, untuk negara kita, insya-Allah, amin. Saya juga yakin dengan kepimpinan Datuk Seri, insya-Allah selamat mengemudi kementerian. Semoga sukses selalu dan sihat selalu, Datuk Seri. Terima kasih sudah hadir ke Inklusif. InsyaAllah di ruang yang lain, masih lebih panjang, kita akan berkongsi lebih banyak. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi bersama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Saudara, Inklusif berakhir di sini. Saya Indi Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.